السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah faqalat nasajtuha biyadi liaksuwakaha فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال فلان أكسنيها ما أحسنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنا أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat Nabi, nama dia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, kata dia, satu hari satu orang perempuan telah mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sehelai kain selendang yang ditenun. Sahabat Nabi, nama dia Sahal bin Sa'ad. Dia cerita dekat kita. Dia kata berlaku pada satu hari, satu orang perempuan sahabat Nabi mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan dia bawa selai kain selendang. Dia bawa satu helai burdah, kain selendang yang ditenun, nak hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, faqalat, kata perempuan ni, nasajtuha biyadi la aksuwakaha. Dia kata, kain ni aku tenun dengan tangan aku sendiri. Kain ni aku tenun sendiri. Dia kata, aku buat sendiri kain ni. Aku buat ni dengan satu tujuan, aku nak bagi ke kamu kain ini, dan aku harap kamu sudi pakai kain yang aku bagi ni. Ini tuan-tuan, dia nak tunjuk dia sayang dekat Nabi. Maka dia nak tunjuk dia sayang dekat Nabi ni macam mana nak tunjuk? Sesuai dengan kebolehan dia, boleh duk tenun kain, maka dia tenun selai kain. Kain yang dah siap ditenun ni dia nak pergi bagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Dan kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kain burdah. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam hadis, Nabi SAW selain daripada Nabi ni selalu ada serban atas kepala dia,
Nabi juga selalu suka letak bordah atas bau dia. Ini banyak hadis cerita tentang benda ni. Nabi ni rupa dia begitu. Dia suka pakai kamis. Dia suka pakai baju jubah. Ni lagu kita pakai ni. Nabi suka. Pakaian yang macam ni Nabi suka. Kemudian Nabi SAW selalu serban ada atas kepala dia. Soal pertikaian di kalangan ulama, ada yang kata serban Nabi lilin, ada yang kata serban Nabi pakai sebai buah atas kepala macam Saudi pakai dan sebagainya. Itu soal lain. Soalnya hadis cerita Nabi SAW serban ada atas kepala dia. Macam mana rupa serban Nabi, masing-masing orang masing-masing tafsiran. Maka tidak bolehlah orang yang pakai serban lilin kata pergi sebai atas kepala tu tak betul. Seperti mana tidak boleh orang yang kata serban buah atas kepala sebai macam Saudi buat tu, dia kata hak tu betul, pakai lilin tak betul, tak boleh. Kerana tidak ada penjelasan yang terang tentang macam mana cara Nabi pakai serban. Cuma adanya dia kata Nabi SAW pada hari pembukaan kota Mekah. Adakhalan Nabi SAW Yaumal Fathi, Nabi masuk pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi masuk ke kota Mekah tu wa alaihi imamatus sauda. Dia kata atas kepala Nabi ada serban yang berwarna hitam. Gitu. Maka dalam hadis ni, satu orang perempuan dia nak tunjuk kata dia kasih kepada Nabi SAW, tak tahu nak bagi apa sebagai bukti kasih dia pada Nabi. Oleh kerana kebolehan dia tenun kain, maka dia tenun selai kain nak buat selendang untuk Nabi pakai. Dia pergi bagi ke Nabi selendang ni. Fa akhazahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Memang Nabi pun berhajat kepada kain bordah itu. Bila dia pergi bagi, Nabi ambil lah pemberian perempuan ni. Nabi ambil, Nabi pakai. Fa kharaja ilaina wa innaha izaru. Maka satu hari Nabi SAW keluar pergi jumpa sahabat-sahabat dia, dan Nabi kelihatan memakai kain yang perempuan ni bagi. Nabi pakai sebagai kain dia. Faqala fulan, ada pula satu orang sahabat bila tengok Nabi pakai kain tu, dia kata ke Nabi, dia kata aksiniha ma ahsanaha. Dia kata, ya Rasulullah, bagi kat aku lah kain tu. Ada pula satu orang sahabat ni, bila dia tengok Nabi pakai kain tu, dia kata dekat Nabi, aksiniha. Dia kata, bagi mai kain tu dekat aku, bagi aku pakai. Dia kata, ma ahsanaha. Dia kata, cantik sungguh kain yang kamu pakai ni. Faqala Nabi SAW. Nabi SAW bila kawan ni minta kain hak Nabi pakai ni, kawan ni minta, Nabi kata na'am. Nabi kata tak apalah, tak lagi aku bagi. Oh ni pula Nabi. Nabi ni tak boleh. Orang minta dia gaduh nak bagi. Orang minta dalam bentuk hajat dia gaduh nak tunai. Ni Nabi SAW. Sampai ada satu hadis menceritakan satu ketua kaum pergi jumpa Nabi SAW kerana nak minta bantuan Nabi. Nabi bagi dekat dia kambing satu lembah. Dia nak pergi minta bantuan, nak pergi minta tolong daripada Nabi SAW. Dia tak pernah sangka Nabi nak tolong sampai banyak macam tu. Tapi yang kata Nabi SAW ni, bila kawan ni main minta tolong, dia baru saja terima kambing satu lembah orang hadiah ke dia. Hak tu dia bagi dekat kawan ni. Bagi semua. Terkejut ketua kaum ni, balik dia pergi jumpa kaum dia. Dia kata, ya qaumi aslimu. Dia kata, wahai kaum aku, jom masuk Islam. Kerana Muhammad ni, dia kata adalah satu orang manusia yang kalau dia bagi satu-satu pemberian dekat orang, dia ni macam orang yang tak takut miskin. Dan dia kata lagi, barang siapa yang masuk Islam kerana dunia, setelah dia kenal Islam, maka dunia tidak penting lagi bagi dia. Sebaliknya Islam lebih penting bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni Nabi SAW. Bila dia pakai kain yang perempuan ni bagi kat dia, Nabi SAW keluar, jumpa pula satu orang, pergi tegur pula, ya Rasulullah, cantik sungguh kain kamu ni, bagilah kat aku boleh pakai kain ni. Nabi kata na'am. Nabi kata tak apa, nanti aku bagi.
Fajalasan Nabi SAW fil majlis. Nabi pun dah habis kawan tu tegur. Dia kata tak apa, nanti dia bagi. Nabi duduk dalam majlis sama dengan sahabat-sahabat. Thumma raja'a. Habis selesai dah majlis Nabi, Nabi balik ke rumah dia. Fatawaha. Nabi sampai aja di rumah, dia londeh kain tu lipat-lipat Nabi bagi ke kawan minta tadi. Thumma arsala biha ilaih. Maka Nabi kirim kain tu, suruh pergi bagi dekat kawan nak kain tu tadi. So dia yang kata Nabi, tuan-tuan. Tak ada benda yang melekat dalam hati dia ni. Tak ada benda yang melekat dalam hati dia. Apa benda pun kalau orang minta dia bagi habis. Nabi SAW tidak lekat harta dunia dalam hati dia. Tak lekat. Kalau tidak ke, bila Jibril mai jumpa dia, Jibril kata, wahai Muhammad, aku malaikat Jabal. Allah Subhanahu Wa Taala hantar aku mai dekat kamu ni, nak tanya kamu. Kalau kamu mau bukit Uhud tu, Allah bagi jadi emas, dan kamu ambil emas itu semua, lah ni juga aku nak bagi tahu kat Tuhan, kata kamu mau. Nabi kata tak mau. Nabi kata tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana Nabi melihat duit ringgit, kebendaan dan sebagainya bukanlah benda yang boleh mendidik manusia. Kerana Nabi SAW melihat agama ni nak didik orang. Maka Nabi SAW bila orang minta apa ada ke dia, bagi. Dia balik ke rumah, fatawaha, dia lipat kain selendang ni tadi, summa arsala biha ilaih, kirim pergi bagi kat kawan hendak tadi. Faqala lahul qaum. Orang ramai ni bila tengok benda ni, depa pergi kata kat kawan lelaki-lelaki hak minta kain Nabi tadi ni. Ramai-ramai ni pakat pergi jumpa kawan ni, depa kata ma ahsanta, depa kata betul sungguh lah hang ni. Ataupun dalam bahasa kita ni kata pada sungguh hang ni. Lagu tu terjemah kita. Ma ahsanta, dia kata pada sungguh hang ni. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha. Nabi pakai kain tu dan Nabi berhajat kepada kain tu. Summa sa'alta, hang gamak minta kat hang. Ni sahabat lain ni. Dia pun tak suka lah tengok dia ni apa. Ni benda hak Nabi pakai pun hang pergi minta apa hang ni. Dia pun pergi kata dekat dia, ma ahsanta, apalah punya betul hang ni. Benda hak Nabi duk pakai tu hang pergi minta, sedangkan Nabi berhajat kepada benda tu. Hang tengok orang mai bagi dekat Nabi benda tu. Hang tengok macam mana Nabi punya seronok bila dapat benda tu. Hang tengok Nabi pakai benda tu, hang gamak minta. Macam tu. Wa alimta annahu la yarudda sa'ilan, sedangkan hang tahu yang kata Nabi SAW ni, siapa pun minta kat dia, dia tak pernah tolak. Dah hang tahu Nabi macam tu, hampir ambil kesempatan atas Nabi. Dah hang tahu Nabi ni dia jenis manusia, orang minta apa pun yang ada kat dia, dia tentu bagi. Hang ambil kesempatan, hampir minta semua yang ada kat dia. Sampai benda yang dia sangat perlukan pun hang minta juga. Orang marahlah dekat lelaki-lelaki ni. Faqalah, jawab lelaki-lelaki hak kena marah ni, hak minta kain Nabi ni. Dia kata, inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha. Dia kata, demi Allah, dia kata aku tidak minta kain ni untuk aku pakai. Dia kata, aku tidak minta kain ni untuk aku pakai. Aku pun ada kain banyak dah nak pakai. Aku minta kain ni, dia kata, innama sa'altuhu litakuna kafani. Aku nak kain ni kerana kain ni Nabi dah pakai. Aku nak kain yang Nabi dah pakai ni buat kapan aku bila aku mati esok. Bukan soal aku nak kain Nabi pakai, aku nak pakai dah. Bukan soal tu, aku pun ada dah kain. Tapi aku nak kain hak Nabi pakai tu. Aku nak kain Nabi pakai tu buat kapan aku bila aku mati esok. Tuan-tuan, kita pernah baca hadis muqaddimah di masjid ni, cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik zaman Nabi. Dekat dia nak mati, dia minta anak dia pergi jumpa Nabi, pergi minta jubah hak Nabi pakai. Dia kata kalau bapa mati esok ni, jubah hak Nabi pakai tu buat kapan bapa.
Dan kalau boleh, kamu pergi minta Nabi semayangkan mayat bapa kalau bapa mati esok. Tuan-tuan cuba tengok. Satu munafik yang masa sehat, dia benci Nabi ni tak tahu nak abang. Satu munafik yang masa dia sehat, nama Nabi dia tak suka dengar. Tapi munafik ni, bila dia sakit, dia teringat Nabi. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang macam ni. Ada orang, dia memusuhi satu orang. Sedangkan dalam hati dia tahu orang yang dia musuhi ni orang baik. Kadang-kadang, ada orang macam tu. Dia benci dekat satu orang. Tapi dalam hati kecil dia, nudamir dia. Hati kecil dia mengaku orang tu orang baik. Bahkan hati kecil dia mengaku. Kalau dia doa dekat Tuhan, dengan orang yang dia benci tu doa kat Tuhan, dia yakin doa kawan tu Tuhan terima. Tapi dia benci dekat kawan tu. Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa tak kenal nama dia? Sejarah mencatatkan nama dia dengan catatan yang cukup tidak elok. Nak mati, minta jubah Nabi. Buat pakai ke dia, buat kapan dia bila dia mati. Nak Nabi pula semayang mayat dia. Sedangkan masa dia sihat, Nabi lah menjadi sasaran dia. Dia serang Nabi, dia hentam Nabi habis-habisan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat Nabi pula sebaliknya. Lebih lagi sayang Nabi SAW. Hak seorang perempuan punya sayang dekat Nabi ni. Dia terima Nabi sebagai pemimpin dia. Tak tahu nak buat macam mana nak tunjuk sayang ke Nabi. Pergi buat kain, pergi tenun kain, apa semua bagi jadi elok, hadiah ke Nabi. Hak seorang lagi pula punya sayang Nabi. Tak tahu nak buat macam mana. Pergi minta kain hak Nabi pakai dah. Minta dengan tujuan esok bila dia mati, guna kain tu buat kapan dia. Qala Sahal. Dia kata, maka berkata Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata, fakanat kafana. Sungguh, dia kata, bila laki-laki ni mati, kain hak dia minta ke Nabi tu digunakan sebagai kapan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok macam mana tarbiyah Nabi SAW sehingga menyebabkan orang sayang Nabi ni. Nabi ni orang sayang ke dia. Nabi Muhammad SAW ni siapa biasa hidup zaman dia, siapa biasa kenal dia, siapa yang duduk dekat dengan dia, kalau tidak sayang dia, ini benda pelik. Yang pastinya semua orang yang biasa duduk dekat dia, yang duduk bersahabat dengan dia, sanggup hilang nyawa kerana pertahan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis lain riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala inni majhud fa arsala ila ba'd nisa'ihi faqalat wallazi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik la wallazi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man yudhifu hadha al-layla فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة أو كما قال متفق عليه. Hadis ni nak cerita kat kita tentang Nabi SAW. Satu hari dikunjungi oleh seorang tetamu. Satu orang pergi rumah Nabi. Sampai depan Nabi, dia kata, inni majhud. Dia kata, aku ni susah. Aku ni hidup sengsara. Aku lapar. Tak makan lama dah. Satu hari, mai orang di rumah Nabi, mai habaq dekat Nabi, ana majhud. Aku ni miskin, susah, tak makan dan sebagainya. Nabi bila dengar macam tu, Nabi bawa dia pergi ke rumah isteri-isteri Nabi. Di rumah seorang isteri, Nabi kata, ada apa-apa tak boleh kita bagi dekat dia ni makan?
Jawab isteri Nabi, wallazi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma. Isteri Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang membangkitkan kamu sebagai Nabi yang sebenar. Rumah kita tak ada apa, ayam aja ada. Ni rumah Nabi. Dah dengar macam tu, summa arsala ila ukhra, pergi rumah isteri lain pula. Macam tu juga bila sampai Nabi tanya, ada apa-apa boleh kita jamu makan ni, tetamu kita ni dia lapar, dia orang miskin, dia tak ada apa nak makan. Jawab isteri hak seorang ni pula, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah Tuhan yang membangkitkan kamu sebagai Nabi yang sebenar. Ma 'indi illa ma, tak ada apa di rumah ni. Dia kata ayam aja ada. Demikianlah isteri Nabi semua jawab di rumah tak ada apa. Kemudian Nabi SAW awak balik laki-laki ni. Awak balik dia sampai di rumah Nabi, sampai di masjid Nabi SAW. Dah sampai depan sahabat, Nabi kata, man yudhifu hadzal laila. Nabi kata, siapa di kalangan kamu boleh terima ni kawan kita ni untuk jadi tetamu malam ni. Nabi SAW dia nak tolong dulu, tapi tak payah daya, di rumah tak ada apa. Awak balik pergi masjid, tanya kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di masjid ni, man yudhifu hadzal lailah, siapa sanggup terima dia ni awak balik untuk jadi tetamu malam ni, tolonglah. Satu orang laki-laki Ansar, dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, tak apa, bagi kat saya, biar dia jadi tetamu saya. Maka baliklah dia ke rumah dia. Bila sampai di rumah, dia kata dekat isteri dia, dia kata, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat bini dia, ini tetamu Nabi, bukan tetamu kita, ini tetamu Nabi. Kamu muliakanlah tetamu Nabi ini sebaik-baiknya. Kemudian dia tanya isteri dia, hal indaki syai'. Dia kata, rumah kita ni ada apa nak jamu tetamu ni? Jawab isteri sahabat Ansar ni, dia kata, la illa qutas sibyani. Dia kata tak ada apa. Dia kata hak ada pun makanan sikit aja. Itu pun makanan anak kita punya. Dia kata, ni kawan nak tolong ni pun. Dia kata tak ada apa. Dia kata kalau tanya apa ada di rumah, lah tak ada apa. Dia kata illa qutas sibyani. Hak ada ni sikit ni makanan anak-anak kita punya. Dia kata. Qala, jawab laki-laki Ansar ni tadi, fa'al lilihim bi syai'. Dia kata hang buatlah apa pun, dia kata janji anak-anak ni tak teringat nak makan. Tu dia. Ni kerana tetamu Nabi ni, hak mai di rumah ni tetamu Nabi. Kita wajib, dia kata, memuliakan tetamu Nabi ni. Dia kata makanan hak ada sikit tu, dia kata tak sah bagi kat anak. Fa'al lilihim bi syai'. Kamu buatlah lagu mana pun ke anak kita ni, biar dia ralik main ke apa-apa, tak teringat nak makan. Wa iza aradul 'aisha fanawwimihim. Bila depa ni teringat nak makan malam, kamu bagi depa tidur. Tuan-tuan, kalau Allah kata apa? Ekstremis. Kalau Allah macam ni punya buat, ekstremis. Dia kata ini pengganas, pelampau. Adakah makanan hak anak punya tak bagi, pergi jamu dekat tetamu mai? Dia pergi kata lagu tu. Tapi sahabat Nabi tuan-tuan buat macam ni. Sahabat Nabi ni buat macam ni. Nabi awak balik pergi rumah seorang isteri dia semua bersumpah dengan nama Allah, rumah tak ada apa nak boleh jamu. Nabi awak balik pergi masjid, Nabi tanya sahabat, siapa boleh terima tetamu aku ni, buat tetamu hampa malam ni. Sahabat Ansar ni mengaku, ingat kot dia mengaku ni di rumah dia makanan jenuh. Rupa-rupanya tak ada apa juga di rumah dia. Sampai makanan hak ada sikit habuh anak tu, dia nak bagi tetamu makan, anak tak makan. Wa iza dakhala dhaifuna fa'atfi istiraj. Dia kata dekat isteri dia, tak lagi bila tetamu ni aku panggil masuk, tak lagi dia kata lampu-lampu pelita ni tak usah duk pasang bagi terang sangat. Wa arihi anna na'kul. Dia kata dan tunjuk dekat dia seolah-olah kita dah makan dah, padahal tak makan. Tunjuk dekat dia, kata kita makan dah. Faqa'adu, maka masuk tetamu ni pergi duduk. Wa akala dhaif, maka tetamu ni pun makan makanan yang dihidangkan. Wa bata tawiyaini, maka malam tu laki bini ni tidur dalam keadaan perut kosong dengan anak-anak semua.
Falamma asbah, pagi esok, ghada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat laki-laki Ansar ni pagi-pagi lagi pergi sembahyang subuh sama dengan Nabi, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita dekat Nabi apa yang dia buat semalam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kagum dengan apa yang kamu suami isteri buat pada malam tadi. Nabi kata. Imam An-Nawawi kata, maksud kata Allah kagum itu ialah Allah bagi keredaan Allah kepada dua suami isteri ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat boleh jadi macam tu kerana Nabi buat macam tu. Sahabat-sahabat mereka boleh jadi macam tu. Mereka boleh berkorban sampai peringkat tu pasal yang mendidik mereka Nabi yang macam tu. Maka dengan kerana itu, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tarbiyah yang cukup hebat. Tak ada manusia boleh buat macam mana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam yang kita baca dalam dua hadis yang kita baca tadi. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita baca dua hadis ni, bertambah rasa hormat kita dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita azam dalam diri kita, kita nak cuba sedaya upaya turut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita semua orang Islam pakat-pakat buat, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 154. Kata dia, bab ma jaa fi ifsya'i salam wa it'ami ta'am. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas suruh mensiarkan salam dan bagi makan makanan. Hari ni malam ni kita nak tengok dua benda yang disuruh oleh agama. Yang pertama, dia kata ifsya'is salam, sebarkan salam. Jumpa sama-sama saudara kita orang Islam, assalamualaikum. Dia kena sebut bagi betul ya tuan-tuan. Tak mahu hidup sebut Assalamualaikum, ada ke bagi salam macam tu. Assalamualaikum. Telefon pun sama, bila angkat ya assalamualaikum, sebut macam mana Nabi SAW ajang kita begitu. Satu. Yang kedua, dia kata it'ami ta'am, anjuran supaya orang Islam ini rajin bagi makan. Bagi makan di sini maksudnya ialah bagi makan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita bagi makan orang yang baik-baik, dengan makanan yang kita bagi itu Allah izin supaya dia jadi kuat. Kekuatan itu akan digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita boleh pahala. Bahkan kita dilarang hidup bagi makan kepada orang yang kita kenal kata dia ni ahli maksiat. Kerana bila kita bagi makan ke dia, dengan izin Allah dia kuat. Bila dia kuat, bertambah maksiat yang dia buat pada Tuhan. Itu ada hadis lain pula cerita tentang benda tu. Ketahuilah saudaraku, tidak ada satu kaum melainkan apabila jumpa seorang dengan seorang, adalah salamnya dan tegur sapanya dengan kelakuan dan perkataan. Dia kata mana bangsa pun dalam dunia ni, dia ada cara hormat dia. Bila berjumpa, dia ada cara hormat. Maka cara hormat itulah salam, dia kata. Kalau orang Islam jumpa, assalamualaikum. Kan? Kalau orang Jawa jumpa, orang Jawa yang tak Islam, dia jumpa, kabari terus. Kabari waras, dia kata. Bila Jepun jumpa, lawan tunduk terantuk kepala dua-dua orang. Itu semua adalah cara hormat ataupun cara salam antara satu manusia dengan satu manusia mengikut bangsa dan adat budaya masing-masing. Begitu. Dia kata maka agama kita Islam telah menentukan atas perkara salam itu. Maka sayogia disiarkan dan dimasyhurkan dia. Islam dia dah tunjuk dah cara dia bagi salam. Tak payah fikir cara lain dah. Kerana kita dah ditunjuk cara untuk nak bagi salam kepada sama-sama kita. Dan telah ditentukannya salam dengan kelakuan dan perkataan itu. Dan adapun perkataan ialah assalamualaikum. Dia kata itu Islam dah tentukan. Bila jumpa, assalamualaikum. Begitu. Dan kelakuannya iaitu berjabat tangan seorang dengan seorang. Islam tunjuk dah. Bila jumpa ya assalamualaikum, suar tangan. Musafahah dia panggil, berjabat tangan bersalam. Itu cara yang ditunjuk oleh agama. Begitu.
Maka siapa-siapa berjumpa seorang dengan seorang lalu memberi salam ia, maka siapa dulu memberi salam, maka dialah yang lebih dapat pahala. Bila jumpa, siapa mula bagi salam, ini pahala lebih daripada kawan jawab. Tuan-tuan, kita akan jumpa dalam hadis Nabi SAW dengan sahabat ni, sampai sahabat terpaksa menusuk, terpaksa menyorok balik pokok, balik tiang, balik bangunan kerana nak bagi salam ke Nabi. Pasal apa? Pasal kalau tidak, Nabi nanti bagi salam dulu ke mereka. Ada hadis. Nabi SAW dia dengan sahabat, dia bagi dulu. Sehingga ke sahabat ni tak ada peluang nak boleh bagi salam ke Nabi ni. Tak ada peluang. Kok mana pun Nabi dulu bagi salam. Walhal lebih afdal kita bagi salam ke Nabi. Tapi dah Nabi SAW bagi salam dulu ke kita. Tentang kalau di sekolah. Kalau di sekolah kita cikgu. Jumpa pelajar kita bagi salam. Assalamualaikum. Jumpa pelajar. Assalamualaikum. Budak-budak ni disegan kat kita. Dia segan kat kita. Lepas tu sama-sama dia duduk berjalan, main sepuk tu kita duduk jalan pi ni, dia duduk bercakap dah, dia duduk pakat nak bagi salam dulu dah. Berbanding dengan cikgu, bila selisih budak tarik muka perak 14, buat muka cengih, tangan hilas pi ke belakang, duduk tunggu budak bagi salam. Budak tak bagi, dalam perhimpunan pagi marah budak-budak. Kamu tak reti hormat guru. Saya lalu kot tu, saya lalu kot ni, siapa pun tak bagi salam kat saya. Tak elok. Tak elok. Budak-budak tengok, oh dia ni. Betul. Kita kena bagi dulu. Kita duduk berjalan seorang, budak-budak jalan sampai 15 orang, sampai 10 orang. Kita seorang kena bagi salam dekat mereka ramai. Tapi dah, cikgu ni dia ada ego dia pula. Dia mau orang bagi salam ke dia. Salah. Menyalahi apa yang ditunjuk oleh agama. Begitu. Nabi SAW dengan sahabat, Nabi bagi salam. Sehingga ke sahabat tidak ada peluang untuk nak bagi salam kepada Nabi SAW. Baik, dia kata, dan yang diberi salam ke atasnya itu wajib atasnya menjawab sekarang itu juga. Dia kata, manakala kawan dengar orang bagi salam ni, lah tu kena jawab. Kalau sekiranya dia tidak duduk dalam tandas. Ni cerita dia. Kalau duduk dalam tandas, nanti selalu. Habis selesai sah lerah qada hajat semua, keluar baru jawab. Yang tu pun ada hadis pula yang diterangkan kepada kita oleh Nabi SAW. Dan pada dengan kawan bagi salam pun kepiah longgar. Kawan duduk dalam jamban tu, dia pergi duduk bagi salam. Dia pergi duduk ketuk pintu ni. Tak lagi nak mayang isya lagi. Penuh ke belakang tu. Dia pergi duduk tolak pintu, duduk tutup. Dia kata, tak bunyi apa. Dia kata, tak bunyi apa. Assalamualaikum. Bunyi di luar. Berpada kawan ni pun. Dalam tu pun. Waalaikumsalam. Bunyi. Mengaji silap kitab ke apa. Kan dia jadi dulu tu. Hak luar ni pun orang tak suruh bagi salam di tandas tu. Hak dalam ni pun kalau ditakdirkan orang bagi salam kat dia, tak usah jawab. Tunggu, bukan kata tak payah jawab. Kena jawab tapi tak usah jawab masa tu. Tunggu bagi selesai, keluar daripada tandas tu baru jawab. Nabi SAW biasa orang bagi salam ke dia, sedangkan Nabi SAW tengah qada hajat. Maka Nabi hold on sat dulu. Sampai sat lagi baru Nabi jawab. Begitu. Baik, adalah salam yang telah dimasyhurkan di dalam Islam ini, diadakan dia dari mula Islam dulu lagi. Ini lama punya cerita. Islam awal-awal dulu dah ajak ni cara bagi salam ni. Maka semenjak sudah diadakan dia, telah dipecut oleh Nabi mensiarkan dia. Nabi ini start daripada Tuhan perintah suruh bagi salam, Nabi terus duk suruh sahabat ni, duk peringat sahabat tiap-tiap hari supaya bila jumpa orang bagi salam. Begitu. Dan disukakan oleh Nabi SAW dengan berbagai-bagai kesukaan. Nabi habang pula orang yang banyak mengamalkan perbuatan bagi salam ni, janji baik daripada Tuhan cukup banyak. Begitu. Setengah daripadanya disabdakan oleh Nabi SAW menjadikan berkasih-kasih dan baik hati antara seorang yang bersalam-salaman itu. Bahkan mendapat pahala pula di hari akhirat. Itu dia. Kita bagi salam ke orang, kalau dia ada ingat buruk kat kita, dia buruk sangka kat kita, kita jumpa dia senyum, muka manis elok, bagi salam kat dia, tak banyak sikit, dia rasa juga bersalah dia kat kita. Tuan-tuan, manusia ni lagu tu aja. Manusia ni, kalau orang main hormat dia, lemah, rasa lemah terus. Kalau orang maki dia, dia lagi nak tunjuk dia benci dekat orang yang maki dia. Tapi kalau orang main tunjuk hormat dekat dia, lembut lutut. Lembut lutut.
Selama ni dia punya duk sekeh kawan tu, kum, kata jumpa kawan tu, mai assalamualaikum, muka manis, tengok bersih, dia mula dalam hati dia berasa, aku duk ingat dia ni jahat sangat, tak jahat tak mana pun, hari rumah lagu tu. Nampak tak? Hikmah bagi salam. Hikmah di sebalik perintah agama suruh kita ni bagi salam. Akhirat dapat pahala, dia kata. Maka oleh itu sayogialah orang Islam itu jangan lupa akan pesan syarak itu. Dia kata jangan duk lupa. Dengan sebab bermegah-megah dengan salam orang yang beragama bukan Islam, tak mau. Dia kata tak mau hidup bermegah-megah dengan cara salam orang bukan Islam. Hello misalnya. Ini cara salam orang bukan Islam. Hello. Hai. Oi. Ni semua adalah cara salam orang bukan Islam. Jumpa, hello, good morning. Jawab balik, morning. Bunyi macam tu je. Dia berasa marah, aku nak tahu bila dia boleh cakap orang putih bagi lagu tu. Good morning. Dia pun morning. Dia lain macam. Dia berasa tu lain macam. Berasa standard lagu mana lagu tu. Silap lah, silap. Kita orang Islam ni, kita tak boleh bangga dengan hak lain daripada Islam. Kita orang Islam ni, kita kena bangga dengan hak agama kita punya. Kita kena bangga dengan cara hidup kita. Kita kena bangga dengan Quran kita. Kita kena bangga dengan hadis kita. Kita kena bangga dengan undang-undang kita. Nampak? Dia berhenti tu. Kita orang Islam, kita kena bangga dengan hak kita. Hak kita punya. Pasal apa yang kita tak bangga dengan hak kita punya? Kita piduk bangga hak orang punya. Buat apa? Piduk bangga hak orang putih punya. Hak kita ada. Hak kita punya. Hak orang Islam ni ada. Allah buat turun 30 juzuk Quran. Itu khazanah kita. Tak bangga. Hantar pula Nabi Muhammad SAW buat mai pula penjelasan tentang isi kandungan Quran itu. Hadisnya 1000 hadis tu ada. Nak terang dekat kita. Itu khazanah kita. Kita tak bangga dengan hak kita punya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka orang yang bermegah-megah dengan salam orang yang bukan beragama Islam, ini tak betul. Dia kata kita kena bangga dengan hak Islam punya. Maka mendatang yang demikian itu nifaq dan juga bercerai serta jauh daripada pahala di sisi Tuhan. Dia kata ini di antara ciri nifaq yang ada dalam diri orang Islam. Dia Islam tapi piduk bangga dengan hak bukan Islam punya. Ini ciri nifaq, ciri munafik yang ada dalam diri dia. Dia patut dia bangga dengan hak Islam suruh jumpa orang assalamualaikum. Dia patut bangga dengan Islam suruh pakai sentiasa tutup aurat. Dia kena bangga dengan apa hak Islam suruh. Kalau Islam suruh buat apa pun semua mesti baik. Mustahil Tuhan hak boleh buat alam besar ni buat satu benda tak elok suruh kita buat. Mustahil. Takkan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Rabbul Alamin alam ni dia boleh buat tiba-tiba dia buat undang-undang hak tak sesuai dengan kita. Tak menasabah. Tak menasabah, tak masuk akal. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia boleh buat alam yang berapa punya hebat kita duk nampak mata kita lah ni, kalau hak ni dia boleh buat, lebih pada tu dia boleh buat. Hak kecil-kecil ni sangat-sangat Allah boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil yang menunjuk suruh siarkan salam cara Islam itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafala an-nasu ilayhi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kata dia tak kala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah, yakni pada masa Nabi hijrah daripada Mekah, yakni pada masa mula-mula tibanya ke negeri Madinah itu. Nabi mula-mula sampai di Madinah. Dan Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Masa hari mula Nabi sampai di Madinah tu, maka berlari-larilah orang-orang semua dengan segera dijumpa akan Nabi SAW di pintu negeri Madinah itu. Nabi mai di Madinah, tuan-tuan, berlari orang Madinah ni nak disambut Nabi dekat jalan masuk Madinah. Tuan-tuan tengok. Nabi ni orang Mekah.
Nabi kata ana Muhammad Arabiyyun Makkiyun. Nabi kata aku ni Muhammad Arabi, aku orang Arab, Makki, aku orang Makkah, kelahiran Makkah. Nabi bangga dengan Arab dia dan Nabi bangga dengan dia ni dilahirkan di Mekah. Tapi malangnya orang Mekah tak suka Nabi. Oh pelik sungguh. Macam tu punya baik manusia, macam tu punya jujurnya manusia, macam tu punya nak ajak manusia ke jalan kebaikan, tiba-tiba orang Mekah benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, orang Madinah punya nak ke Nabi ni. Nabi hijrah mai, baru sampai di jalan masuk tu, pakat pi nak sambut dah. Tunjuk depa ni welcome Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikata orang-orang di situ di sini, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakat duk kata lagu tu. Rasulullah mai, pakat duk kata noh di pintu masuk. Kerana sukacitanya semua orang itu sebagai tiada lepas nak menyambut kedatangan daripada mulut mereka itu. Nak tunjuk kata seronok Nabi mai ni. Pakat duk kata Nabi mai dah, Nabi mai dah. Duk dengar cerita ya sebelum ni. Orang Madinah ni duk dengar cerita aja. Nak pi ke Mekah ni bukan di dekat. Maka sebahagian besar daripada orang Madinah ni tidak pernah pi Mekah, tidak pernah tengok pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Tapi cerita pasal Nabi Muhammad ni dengar sangat dah. Orang duk kata di Mekah ni ada seorang nama Muhammad bin Abdullah, dia jadi nabi, dia ni macam ni, kebaikan dia lagu ni, dia kalau cakap orang dengar, semua orang akan turut apa yang dia duk dengar sangat dah. Cuma nak tengok aja yang kata Nabi Muhammad ni lagu mana. Dengar kata Nabi Muhammad dah sampai dah dekat jalan nak masuk Madinah, dia pakat turun pi satu Madinah tu, pakat turun pi nak sambut Nabi di sana. Dan orang-orang itu pun habis berduyun-duyun lari pi berjumpa dan nak menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakat nak pi sambut Nabi di pintu. Bila aku dengar yang demikian itu ni, Abdullah bin Salam ni yang meriwayatkan hadis ni, dia kata dia pun salah seorang dengar cerita kata Nabi dah mai ke Madinah. Maka aku ambil berat pula ke atasnya. Dia kata Abdullah bin Salam ni kata aku pun memang duk teringin nak tengok Nabi. Orang putih kata eager ni makna kata dia bukan cakap teringin aja, dia teringin sungguh. Eager to know. Nak kenal sungguh yang kata Nabi ni macam mana, rupa dia macam mana, perangai dia yang kata elok sangat tu terang mana, nak tengok ni, punya teringin nak tengok. Abdullah bin Salam ni salah seorang yang teringin nak tengok Nabi. Dan berasa pada hati aku mau melihatnya. Dan aku pada masa itu masih beragama Yahudi. Dia kata Abdullah bin Salam ni masa tu dia masih orang Yahudi. Tuan tahu Madinah masa tu satu tempat tu Khaybar nama. Di Madinah ni ada satu tempat nama Khaybar. Di situ kampung Yahudi semua. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, semua duduk situ. Jadi mereka ni pun tak ketinggalan daripada duduk dengar cerita tentang Nabi Muhammad. Dan kebanyakan Yahudi ni mereka duduk ikut kitab Taurat tu, hak turun dekat Nabi Musa dulu ni. Mereka tak main lagi kepada agama Islam. Mereka duk pegang lagi kepada agama Yahudi mereka ni. Walaupun dalam Taurat ada sebut tentang kedatangan seorang Nabi, nama dia Nabi Muhammad. Tapi oleh kerana mereka tak pernah tengok Nabi Muhammad, mereka tak percaya lagi. Masih berpegang kepada agama Yahudi, kitab Taurat lagi. Maka dia antara dia Abdullah bin Salam. Dia kata jadi kebilangan pada orang-orang. Dia kata orang ramai semua pakat duk kata cerita tentang Nabi ni. Dan aku seorang pendeta yang masyhur. Dia pula bukan kata apa nama orang biasa ni. Dia ni bukan Yahudi hapra. Yang kata Abdullah bin Salam ni, dia kata dia ni dalam agama Yahudi ni, dia kata aku seorang pendeta yang masyhur. Dia kata dia ni rojokkan orang Yahudi. Orang Yahudi duk mai tanya dia ni kira orang alim dalam agama dia. Tapi dia pun teringin juga nak tengok yang kata Nabi Muhammad ni lagu mana. Faji'tu fin nas li'anzura ilai. Falamma tathbattu wajh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kaza. Tu dia kata. Maka aku datang kepada Nabi SAW dalam orang-orang banyak itu supaya aku dapat melihat akan dia.
Dalam keadaan orang ramai berpusu-pusu nak pergi sambut Nabi itu, dalam ramai itu dia salah seorang pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam. Dia ni salah seorang dalam ramai-ramai itu, duk celah-celah orang ramai itu. Dan aku itu telah mengetahui tanda Muhammad Rasulullah daripada dalam Taurat. Dia kata macam aku tahu dah. Dalam Taurat yang turun dekat Nabi Musa, dah bagi tahu akan ada Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad ataupun nama dia Ahmad. Rupa dia macam ni. Dalam Taurat cerita dah. Bukan setakat habang ada Nabi nama Muhammad aja. Cerita, dia describe rupa Nabi macam mana, rupa parah, rambut lagu mana, muka macam mana, dari luar kata. Semua dah ada terang dah. Maka dia kata aku tahu dah yang kata Nabi Muhammad ni macam mana rupa dia. Pasal dalam Taurat ada cerita. Lah ni aku nak pergi tengok, nak bagi sahih. Betul ke dia ni Nabi Muhammad? Kalau muka dia sama macam dalam kitab Taurat, betul. Dia kata. Begitu. Maka apabila aku lihat akan dia, nescaya tahulah aku. Dia kata aku pergi tengok sekali lagi aku boleh tahu. Dia ni betul ke Nabi ke tak kah? Diakah Rasulullah ataupun bukannya dia? Dia kata aku nak pergi tengok, aku nak confirm benda ni. Dia Nabi ke tak kah? Maka tak kalah sampai aku kepadanya, maka aku tatap dan aku lihat kepadanya daripada rupanya dan wajahnya dan kelakuannya dan cakapnya, maka tahqiqlah pandangku kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka taulah aku bukannya mukanya itu muka orang pembohong. Dia kata, yakni buat-buat mengaku dirinya Rasulullah dan datang yakin di hatiku sesungguhnya ia pesuruh Tuhan itu. Tu dia. Tak ada siapa pergi bagi tahu apa kat dia, pujuk dia ke apa ke, dia sendiri nak pergi tengok. Bila dia sampai daripada jauh, dia tengok Nabi. Nabi bila bercakap, dia duduk tengok. Tahqiq. Dia kata memang tak silap dah. Memang betul lah. Kalau macam tu memang dia ni lah Nabi yang disebut di dalam Taurat. Gedebuk kata dalam hati dia. Sungguh dah dia kata. Memang betul dia ni Rasulullah. Dia kata. Sambung hadis tu. وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ أَيُّهَا النَّاسِ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. Dia kata dan adalah awal-awal sesuatu yang berkata Nabi SAW dengan dia bahawa bersabda ia, wahai manusia, siarkanlah dan masyhurkanlah oleh sekalian kamu akan salat, dan bagi makanlah oleh sekalian kamu akan makanan, dan sembahyanglah sekalian kamu padahal orang-orang lain sedang tidur. Yakni apabila datang malam hari maka orang semua tidur, maka kamu bangkitlah, kerjakanlah sembahyang sunat, bacalah Quran, berzikirlah dan lainnya pada waktu orang-orang tidur itu. Nescaya masuk sekalian kamu akan syurga dengan sejahtera, tiada apa halangannya lagi. Itu dia Nabi SAW. Sampai saja di Madinah, orang sambut dia ramai. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ni sambut Nabi ni. Nabi SAW bangkit berdiri di depan orang ramai semua. Ucapan sulung Nabi bila sampai di Madinah ini bendanya. Nabi bangkit berdiri di hadapan orang ramai. Nabi kata, ayyuhan nas afshus salam. Nabi kata, wahai manusia, sebarkanlah salam. Itu ucapan sulung. Penting tak penting bagi salam ni? Kalau tak penting, Nabi tak sebut dulu. Sampai Madinah dia tak sebut benda ni. Nabi kalau sekiranya benda ni tak penting, Nabi sampai Nabi bercakap soal lain dulu. Nabi bercakap tentang soal ni, kita nak buka supermarket tang mana, kita nak bangunkan kawasan mana. Nabi tak bercakap tentang benda ni. Nabi melihat ini benda penting. Benda nak mewujudkan kasih sayang di kalangan masyarakat ni penting. Tuan-tuan, kita orang Islam lah ni bukan kuat. Kita orang Islam di Malaysia ni tinggal 50% saja dengan orang bukan Islam. 50 saja. Kalau 50 ni dalam diri kita penuh dengan kebencian, sama-sama mengucap kalimah syahadah ni, kita duk benci. Apa jadi ke kita ni? Tak usah kira siapa lah. Kalau kita benci dekat kawan kita sedangkan dia mengucap kalimah syahadah, dia pun semayang 5 waktu, dia pun pergi Mekah buat haji, dia pun semayang menghadap kiblat, dia pun baca Quran, dia dengan kita sama aja. Dia dengan kita mengucap 2 kalimah syahadah, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita. Kita pergi duk simpan benci dekat dia sampai ke peringkat tengok muka dia kita nak ludah. Apa nak jadi ke kita?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai masa kita kena cari titik pertemuan. Duduk semeja bincang, apa masalah kita sebenarnya? Kita berhakimkan Quran dan hadis Nabi. Bukan kamu menang, bukan kita menang. Siapa pun tak menang. Hak menang agama kita. Agama kita Islam, agama kamu Islam. Quran kitab kita, Quran kitab kamu. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi kamu. Semua sama. Lama kita duduk semeja, kita tengok Quran dengan hadis. Kita perbetul bagi ikut Quran dengan hadis. Cantik kita tuan-tuan. Dunia, orang Islam satu dunia kena buat macam tu. Baru tidak timbul soal orang Islam kena hina di Palestin dan sebagainya. Hari ini orang Islam Palestin kena, Jordan tengok saja aja. Iraq tengok saja aja. Mesir tengok saja aja. Saudi tengok saja aja. Buat semayang hajat yang minta dekat Tuhan. Padahal Yahudi bukan berapa kerat ada di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal masing-masing ta'asub kepada negeri masing-masing. Kalau yang kena ni Jordan, baru Jordan nak bangkit lawan. Kalau yang kena ni Kuwait, baru Kuwait nak bangkit lawan. Kalau yang kena ni Iraq, baru Iraq nak bangkit lawan. Kalau yang kena ni Palestin, biar Palestin lawan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perpecahan membawa bencana kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nabi SAW sampai di pintu Madinah tu habaq hak tu dulu, ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkanlah salam. Kita jumpa satu orang, assalamualaikum, minta kepada Allah selamatkanlah dia ni saudara aku. Nabi kata lagi, wa at'imut ta'am, tolong bagi makan. Kalau ada saudara kita sama Islam tak ada benda nak makan, tolong. Takat mana boleh tolong, jangan tak tolong. Nabi SAW kata wasallu, dan satu benda yang sangat penting, jangan siapa-siapa anggap benda ni tidak penting, sembahyang malam. Wasallu, dan sembahyanglah pada waktu malam. Wannasu niyam, sedangkan orang lain, majoriti orang duk tidur, bangkit sembahyang, minta dekat Tuhan. Apa pun benda kalau Tuhan takdir timpa kita, tak ada siapa boleh alih daripada kena kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh alih. Maka amat perlu kita adakan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadkhulunal jannata bisalam. Nabi kata hampa buat benda ni, hampa sayang menyayangi antara sama-sama orang Islam, kasih mengasihi di antara sama-sama orang Islam, pelihara aib di antara sama-sama orang Islam, hampa jaga benda-benda macam ni semua. Tadkhulunal jannata bisalam, hampa masuk syurga dalam keadaan selamat sejahtera, tidak ada halangan. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Masalah memberi salam adalah sebaik-baik orang. Siapa mula bagi salam ni orang paling baik dalam agama. Yang ni siapa yang dahulu bagi salam pada taulannya dan kepada orang yang jumpa dengan dia, sama ada orang yang dikenalnya ataupun tidak dikenalnya, maka ialah orang yang terpuji pada syarah kita. Hak ni saya kata. Jumpa kita tahu dia orang Islam, assalamualaikum. Allah suka orang macam kita yang duk bagi salam dulu kepada orang. Kerana ia orang yang bersih hati daripada takabur. Orang macam ni hati bersih. Dia boleh buang buruk sangka dekat orang. Bila jumpa, assalamualaikum, dia minta Tuhan selamat kawan dia ni. Bersih hati dia dengan orang. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian, itu adalah sebaik-baik orang, iaitulah hadis yang tersebut di dalam Bukhari dan Muslim dan lainnya. Kata dia, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang laki-laki tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa daripada kalangan orang Islam yang baik amalannya? Mai satu orang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, di kalangan orang Islam ada ramai ni, siapa yang amalan dia baik? Jawab Nabi, iaitu orang yang bagi makan dia akan makanan. Seperti seorang itu datang orang bertandang ziarah dia, maka dipermuliakan dia dan diberi makan apa makanan yang ada padanya, ataupun memberi makan kepada orang lapang yang dipanggilnya, atau ia pergi sedekah kepadanya, maka ialah orang yang sebaik-baik orang.
Nabi kata orang yang baik dalam Islam, hak nombor 1, hak suka duk bagi makan kepada orang yang mai menjadi tetamu dia. Dan juga orang yang sebaik-baik orang ialah orang yang memberi salam dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi atas siapa yang dikenalnya dan siapa yang tidak dikenalnya, tak kira. Tengok ni dia kenal ke tak kenal, itu soal nombor 2. Dia tahu kata kau tu orang Islam, Assalamualaikum. Ini orang yang baik amalan, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Masalah berberi-beri salam itu mempesakai, berkasih-kasih antara yang mengamalkan dia. Dengan dalil hadis daripada Nabi SAW yang demikian ini katanya. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, tidak masuk sekalian kamu dalam syurga sehinggalah beriman sekalian kamu akan Allah. Ini pula Nabi kata begitu. Tak sadu mimpi nak masuk syurga kalau tak beriman. Beriman maksud apa tuan-tuan? Tu 6 rukun iman tu. Kita percaya kat Tuhan. Bukan percaya kat Tuhan setakat kata percaya ke Tuhan. Maksud percaya dekat Tuhan ni percaya semua. Kita trust Tuhan. Bila Tuhan suruh buat apa pun kita buat. Tu makna percaya. Dan kita kalau tak percaya ke orang, kita tak buat. Mai satu orang kata kat kita, dia kata kalau hang selam sungai ni, hang akan jumpa di dalam ni. Dia kata hang kalau selam sungai ni, hang akan jumpa dalam ni harta karun. Kalau dia abang tu, dia tu orang yang kita tak percaya, macam nak selam? Kita selam dia masuk dalam kolam tu, hanya duk pemurung aku kata. Sebab kita tak percaya kat dia. Tapi kalau mai satu orang yang memang kita percaya penuh dekat dia, dia mai habang kat kita, dia kata ni, hang kalau hang muah harta karun ni dalam sungai ni ada. Kalau kita percaya penuh kat dia tentang kita terjun lebih. Kita terjun lebih pasal kita percaya kat dia. Macam itulah kita dengan Tuhan. Kalau sungguh kita beriman dengan Tuhan, kita beriman makna dia kita percaya Tuhan. Tuhan kata apa dalam Quran kita buat. Tak timbul dah nak bahas kata hak ni tak sesuai, hak ni tak layak, yang ni tak kena. Tak timbul dah. Pasal apa? Pasal kita percaya Tuhan. Tuhan suruh kita buat. Pasal apa? Pasal kita percaya Tuhan. Kalau hak ni tak ada, dia kata tak sah mimpi nak masuk syurga tak sah mimpi. Hak ni dulu kena betul. Semua orang hak ni kena betul dulu. Makna kata apa? Bila dengar ayat Quran, bila dengar hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Titik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan beramal kamu akan amal yang saleh. Syarat dia. Kalau kamu bercita-cita nak satu hari esok masuk syurga, kamu kena percaya dekat Tuhan. Percaya saja tak cukup. Kamu kena buat amalan saleh. Di atas dunia ni kena beramal saleh. Semayang tak boleh tinggal. Nak masuk syurga, subuh duduk tinggal lagi. Nak masuk syurga, kalut-kalut tak semayang. Nak masuk syurga, tapi semua hak Tuhan suruh ni buat waktu lapang aja. Waktu sibuk tak buat. Macam mana kita tak beramal soleh, macam mana kita nak mengharapkan satu kesudahan yang baik, iaitu di syurga. Macam tu. Dan tiada sempurna kepercayaan akan Allah itu melainkan apabila berkasih-kasih kamu dan bersayang-sayang antara seorang dengan seorang. Itu dia. Tak sempurna. Kalau kita ni beriman dengan Allah, semayang cukup, apa semua puasa buat, zakat ni memang kita tak pernah kecoh dan sebagainya, haji dah pergi dah, umrah 3-4 kali pergi dan sebagainya, tak sempurna lagi Islam dan iman kita ni. Sehinggalah dia kata kita sama-sama orang Islam, tahabba fillah, kita berkasih sayang kerana Allah. Kita tak boleh tengok saudara kita yang sama-sama seagama tiba-tiba kena zalim dengan orang kita. Tengok. Kita tak suka orang buat zalim dia seperti mana kita tak suka orang zalim kita. Itu makna kita sayang dekat dia. Kita sayang dia pasal apa? Pasal dia mengucap 2 kalimah syahadah, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tak mau siapa pun kena naik dalam dunia ni. Begitu.
Maukah sekalian kamu aku tunjuk akan sekalian kamu atas satu perkara, apabila sekalian kamu amal akan dia, nescaya jadi berkasih-kasih dan bersayang-sayang antara kamu. Nabi kata pula, Nabi kita mau tak mau aku nak abang ke hampa, ada satu cara. Kalau hampa buat benda ni, timbul dalam diri hampa rasa kasih sayang. Maka masyhurkanlah akan salam di antara sekalian kamu. Nabi kata amal yang ni. Jumpa, Assalamualaikum. Amalkan benda ni. Bila pun jumpa, Assalamualaikum. Tuhan akan semai dalam hati kita rasa sayang dekat saudara kita. Tuan-tuan, tak boleh. Kita tak boleh hidup dengan benci orang. Tak boleh. Kita tak boleh hidup benci dekat orang. Jiran sebelah rumah kita, kita benci dekat dia atas sebab-sebab yang tertentu. Tak boleh. Kita tak boleh hidup kalau kita benci orang. Tuan-tuan, kita berkelahi dengan kawan kita pun kita tak boleh hidup. Jadi bergaduh, jadi selisih faham dengan kawan kita satu tempat kerja pun tak boleh tidur. Nak pergi kerja tak seronok. Sebelum ni dah 10 tahun dah duk pergi kerja di situ, duk jumpa dia, kita seronok pergi kerja. Tapi satu hari kita selisih faham dengan dia, esok nak pergi kerja tak seronok. Balik rumah pun tak syok. Dengan isteri, dengan anak, dengan apa, semua jadi sumbin habis. Pasal apa? Ni, pasal kita dah jadi masalah dengan satu saudara kita sama seagama di tempat kerja. Tapi kalau kita bila berkelahi dengan orang, kita lagi duk seronok, ada benda tak kena dalam diri kita. Ada benda tak kena dalam diri kita. Kita benci satu orang Islam, kita tak suka kat dia, kita benci kat dia, jadi satu seronok kat kita. Something wrong dalam diri kita. Sebab Nabi SAW dia tak macam tu. Nabi SAW, tuan-tuan, dalam hadis, satu orang jahat mai rumah dia. Mai duk bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi kata dekat Aisyah, dia kata pergi tengok siapa. Aisyah tengok, Aisyah abang Nabi pergi tengok. Nabi kata bi'sa binul ashirah. Oh, Nabi kata dia ni, setakat ni atas muka bumi ni manusia paling jahat. Nabi kata. Nabi pergi tengok, Allah dia ni. Nabi kata, ini manusia bi'sa binul ashirah. Ini manusia jahat. Nabi kata. Tapi Nabi kata dekat Aisyah, panggil dia masuk. Bila masuk, Nabi layan dia. Nabi cakap dekat dia, wa alana lahul qaul. Dalam hadis kata. Dan Nabi melembutkan cakap dengan dia. Walaupun Nabi kata ni orang jahat, Nabi tahu, Allah bagi tahu dekat Nabi siapa baik siapa jahat, Allah bagi tahu. Nabi kata bi'sa binul ashirah, ni jahat, tapi Nabi panggil masuklah rumah, Nabi cakap elok dengan dia. Aisyah ni bila dia tengok benda ni, dia tak faham lah. Tadi abang kata jahat, lepas tu pergi duk layan elok. Buat apa? Dah kata jahat, layan lagu orang jahat lah. Aisyah duk ingat lagu tu. Lah, wa alana lahul qaul. Maka Nabi bercakap kat dia cukup elok. Bila habis semua dia balik, Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi kamu kata dia jahat, lepas tu kamu layan dia elok. Apa cerita ni? Nabi kata apa? Nabi kata itu perintah Allah, kita kena layan dia walaupun dia jahat. Mudah-mudahan bila kita layan dia, berubah jahat dia ni. Tuan-tuan, orang jahat tahu tak kata dia jahat? Orang jahat, dia tahu tak kata dia jahat? Tahu, mana boleh tak tahu. Bukan dia pekak sangat sampai dia tak tahu kata benda hak dia buat tu tak betul. Dia tahu kata hak dia buat tu tak betul. Tu sebab kadang-kadang orang hak jahat ni, minta maaf cakaplah, tu sebab kadang-kadang orang hak jahat ni, orang suruh pergi Mekah awal dia tak pergi. Pasal apa? Dia kata aku tak boleh, dia kata aku nanti saat. Pasal apa? Dia kata aku tak boleh pergi Mekah lagi, aku nanti saat. Pasal apa? Pasal dia duk bercadang nak jahat dulu. Esok ni bila dah tak larat dah buat jahat, esok ni berhenti, esok ni pergi Mekah tu kira pakai Hajarul Aswad serak habis dosa dia. Nanya Hajarul Aswad tu daripada putih sampai jadi hitam, pergi duk ambil dosa dia ni. Balik-balik esok baru nak start lain. Kira meter tu reset bagi 000 balik, kira ni nak start lain. Oleh kerana lah umur baru duk pergi 41, 42, dia kata aku cedah lagi nanti tak lalu. Dia tahu kata hak dia duk buat tu jahat, maka dengan kerana tu dia tak nak pergi Mekah lagi. Dia tahu kata dia jahat. Agak-agak tuan-tuan pencuri, hadut mencuri harta orang ni, dia tahu tak kata perbuatan curi itu salah? Dia tahu. Dia tahu tak kata ni kalau dilaksanakan hukum Islam, dia mencuri ni kena potong tangan. Dia tahu tak? Agak-agak tuan-tuan, pencuri tahu tak hukum ni? Tahu. Dia kata mujung tak ada hukum tu. Dia kata. Dia kata lagu tu pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang jahat, dia tahu kata dia jahat.
Maka Nabi SAW bila jumpa dengan orang-orang yang macam ni, Nabi layan elok-elok. Mudah-mudahan bila layan elok-elok tu, mudah-mudahan kita tak boleh ubah orang dandan, tuan-tuan. Kadang-kadang ambil masa setahun, kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang sampai 15 tahun baru dia berubah. Tak apa, janji dia berubah. Kalau tidak, Allah tidak suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi jumpa Firaun. Tuhan kata izhaba ila Firaun innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, izhaba, dua-dua hampa pi kepada Firaun. Innahu tagha, kerana Firaun ni melampau sangat. Faqula lahu qawlan layyinan. Tapi kata dekat dia kata-kata yang lemah lembut. Tuhan kata, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan kata-kata kamu yang lemah lembut itu boleh membuatkan dia teringat ataupun dia takut pada Tuhan. Ayat Quran Tuhan suruh lembut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini Islam. Islam yang jahat macam mana pun, Islam tetap melihat dia ni ada potensi satu hari untuk jadi orang Islam, untuk jadi orang kuat dalam Islam. Maka pentingnya kita wujudkan kasih sayang di dalam masyarakat. Begitu. Baik, dan satu hadis lagi tersebut begini, dia kata an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dabba ilaikum da'ul umam min qablikum al-baghdha'u wal hasad wal baghdha'u hiya al-haliqah laysat haliqatu asy-sya'ri walakin haliqatu ad-din walladhi nafsi biyadihi لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك أفشوا السلام بينكم. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ia telah menjalur kepada sekalian kamu penyakit umat-umat dulu daripada sekalian kamu. Nabi kata ada satu penyakit umat dulu kena dah penyakit ni. Nampak gaya penyakit tu mai sampai ke hampala ni. Nabi kata. Iaitu berbenci-benci dan dengki. Penyakit ni. Nabi kata ada penyakit yang umat dulu melingkup kerana penyakit ni. Nampak gaya penyakit tu dah mai, melarat mai kepada umat aku, umat Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Satu, benci. Dia benci dekat satu orang. Dan kadang-kadang dia pun tak tahu pasal apa yang dia benci dekat kawan tu. Tapi benci. Dengar nama pun nak marah dah. Penyakit ni merebak dalam masyarakat. Yang kedua, dia kata dengki. Tak boleh tengok orang nampak senang sikit, apakah sikit, lebih sikit dan sebagainya, nak berlingkup. Ini penyakit umat dulu. Umat dulu lingkup kerana penyakit ni. Nabi kata penyakit ni dah main dekat hampa semua. Nabi kata. Dan berbenci-benci itu ialah pencukok. Nabi kata. Sifat benci ni dia ibarat pisau cukok. Dia kata. Bukannya pencukok rambut, tetapi pencukok agama. Nabi kata. Sifat dengki ni dia macam pisau cukok. Kalau dia cukok rambut tak apa. Bila dengki lagu duk botak macam tu. Tak apa. Ni tak. Dia kata dia bukan cukok rambut, tetapi dia cukok agama kita. Agama kita ni makin duk kena cukok, makin duk nipis. Pasal apa? Pasal kita benci dekat orang. Dalam hidup kita penuh dengan benci dekat orang. Dia kata. Yang ni dia kata pembinasa agama dan pembantingnya. Kalau ada perasaan benci dekat sama-sama Islam, dia kata kita membinasakan agama kita sendiri. Begitu. Demi Tuhan yang diriku di tangannya. Nabi bersumpah. Nabi kata demi Allah yang nyawa aku Tuhan yang duk pegang. Nabi kata. Tiada masuk sekalian kamu akan syurga sehingga percaya sekalian kamu dengan Allah dan dengan Rasulnya dan menjunjung apa suruhnya. Nabi kata demi Allah hampa tak akan masuk syurga melainkan setelah hampa ikut semua hak Nabi suruh dan semua hak Tuhan suruh. Begitu. Dan tidak sempurna iman sekalian kamu hingga berkasih sayang antara kamu di antara satu sama lainnya. Maukah aku khabarkan kepada kamu barang yang menjadikan akan kamu berkasih-kasih itu? Kata Nabi, hendaklah kamu masyhurkan salam di antara kamu. Nabi kata hampa tak sah mimpi boleh masuk syurga kalau hampa tidak rasa kasih sama-sama orang Islam. Tak sah mimpi nak masuk syurga. Nabi kata kalau sekiranya hampa boleh buat benda ni, sayang sama-sama Islam, hampa boleh nak mimpi. Boleh nak mimpi dah lah ni. Syurga akan jadi tempat hampa. Cara dia kata kena sebarkan salam. Maka meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bazzar
dengan isnad yang bagus. Masalah ubat memberi saudara kamu kasih kepada kamu itu ada dikhabarkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana tersebut dalam hadis, kata dia, an Syaibah al-Hajbi an ammihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun yafsina laka waddu akhik tusallimu alaihi idza laqitah wa tuwassi'u lahu fil majlis wa tad'uhu bi ahabbil asma'i ilaih. Diriwayatkan daripada Syaibah, daripada bapa saudara dia, dan katanya Nabi SAW bersabda, Nabi kata 3 perkara yang menjadikan suci bersih kasih saudaramu kepadamu. Ada 3 benda. Bersih, kita ni sayang dekat dia pun bersih, dia pun sayang dekat kita bersih kalau kita buat 3 benda. Pertama, bagi salam atasnya apabila jumpa. Kita jumpa dia bila pun Assalamualaikum. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali jumpa pun Assalamualaikum. Kalau mula dia ada rasa macam-macam duk ingat dekat kita, sikit-sikit kita duk bagi salam tu, ingatan buruk dia dekat kita duk terhakis sikit-sikit, last sekali jadi kawan baik kita. Satu, dia kata. Keduanya, diluahkan dan dilapangkan baginya dalam majlis. Ni kita duk ramai-ramai macam ni tuan-tuan. Mai dia ni pula telinga tak apa dengar. Kalau duduk jauh jadi masalah. Dia nak main duduk depan. Dia main nak duduk sebelah kita. Kita jegih satu macam. Macam mana nak jadi mesra? Tapi kalau dia main kita pun elok alih-alih barang kita. Tak apa duduk kata. Hati dia kat kita macam mana? Hati dia dekat kita. Hati meris hati. Kan? Nak abang lagu mana? Hati meris hati. Hati dia ni Allahu Akbar. Dia kata bagus ilmu dia ni. Lepas ni jumpa kita. Padahal bukan kenal pun. Bukan kenal pun. Yang dia mai duduk sempit-sempit tepi kita nak duduk tu, kita luah ke tempat duduk bagi dia. Wa tuwassi'u lahu fil majlis. Kita genjak sikit bagi dia duduk sikit. Dia duduk tu dia beralih tengok kita minta maaf. Dia kata tak apa. Kita kata mengaji bukan lama mana. Biasanya 9 suku habis malam ni lajak sikit. Dia kata lagu tu kan. Dia kata tak apa. Dia kata duduklah. Lepas tu tuan-tuan, jumpa dia aluk stang tu. Dia tengok tu. Dia ni syekh bagi aku duduk sebelah tu. Assalamualaikum. Kawan seorang lah. Kita pun Waalaikumsalam. Cantik. Agama tuan-tuan. Bila dia suruh tentu ada kebaikan. Tentu ada kebaikan. Tuan-tuan. Tengok iklan dekat nak raya kereta. Seorang pakai Perodua kancil. Seorang BMW besar kan. Main-main nak selisih. BMW takkan nak turun tepi jalan kot. Tayar dia kena tanah merah ke apa kata ni. Dia kira hang kereta murah hang turun lah. Dia kira lagu tu. Punya bagusnya kawan Perodua kancil ni, suara tangan kita ingat nak pulih muka kawan tu, rupanya nak kepak termin dia. Sama air raya jalan. Kawan hak BMW ni boleh kena sakit jantung. Boleh kena. Boleh kepala. Dalam kereta ni, awaklah aku pergi tunjuk sombong macam tu. Tuan-tuan, kita merendah diri dekat orang sombong. Kalau kita ikhlas, kita merendah diri ni pasal agama suruh buat, insya-Allah Tuhan akan injek masuk dalam hati dia. Injek. Dia taklah berubah dandan. Patah balik hambat kereta kita pergi duduk. Dia tak jadilah macam tu. Tapi dalam hati dia ni Tuhan dia injek masuk sikit. Ceret kata kena dalam hati dia. Ceret kata berasa bersalah ni, berasa guilty conscious. Berasa awaklah aku pergi tunjuk sombong macam ni. Dia berasa tu. Tuhan tuan-tuan, kalau dia suruh buat, tentu ada hikmah di sebalik dia. Dia kata dan ketiganya, dia kata memanggil dan menyeru akan dia, biar dengan sebaik-baik dan sesuka nama kepada dia. Kita panggil orang, panggil hak mana dia suka. Kan? Apa hak dia suka? Dia suka apa? Kalau dia suka kita panggil nama penuh dia, kita panggil Jamil. Panggil Jamil. Kita tahu dia suka nama tu, kita panggil nama tu kat dia. Ni dah Jamil Pon. Ada Pon pula ujung panggil. Tak pasal apa yang hampir duk Pon dia tu. Kalau dia dengar kita panggil Jamil Pon, dia rasa macam mana? Dia suka ke? Kalau dia suka tak apalah. Kalau dengar dia lagu duk buat tak mau sembang kita, dia tak suka. Tak suka potong bang lah Pon tu. Jamil sudahlah. Ini dah dalam masyarakat kita nak karang sajalah. Kan? Agama sampai hak kecil macam tu dia beritahu. Kalau nak wujudkan harmoni dalam masyarakat, benda macam ni kena jaga. Meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat. 2 penggal lagi tuan-tuan, boleh lebih dah. Saya nak bagi masuk tajuk baru ni. 2 penggal je. Sabar dah.
Dia kata masalah menjawab salam itu adakah ia wajib atau sunat? Yang ni kita tahu dah. 5 perkara hak yang ni kepunyaan orang Islam ke atas orang Islam. Seperti mana dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatu da'wah wa tashmitul 'atif. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bermula hak bagi orang Islam atas orang Islam itu ada 5. Nabi kata ada 5 benda kita kena buat. Kita kena buat 5 benda ni. Pertama, menjawab salam apabila dia memberi salam. Wajib. Mai satu orang, assalamualaikum, wajib kita jawab waalaikumsalam. Wajib satu. Yang kedua, ziarah sakit. Bila ada saudara kita sakit, orang bagi tahu, cari, luang masa cari. Lebih-lebih lagi saudara kita, lebih-lebih lagi kawan baik kita, cari masa ziarah. Yang ketiga, menurut jenazahnya. Ini tanggungjawab kita. Orang ada start tak sakit, itu bejam, turun-turun lebuh raya tak boleh pergi mana dah, kan? Mengiringi jenazah, begitu. Keempat, memperkenankan panggilan dan ajaknya. Yang keempat, kalau sekiranya dia jemput kita pergi ke Nuri, sedaya upaya cuba pergi. Tak boleh, abang kata tak boleh pergi. Saya minta maaf, saya ada kerja hari itu. Tak apalah, saya doa majlis jalan elok semua. Begitu. Yang kelima, menjawab ucap orang yang bersin sekiranya dia berkata alhamdulillah, kan? Dia bersin, dia kata alhamdulillah, kita jawab balik yarhamukallah. Jawab balik. Meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daud. Dan tersebut di dalam Al-Jami'us Saghir. 5 perkara pada hadis itu. Ada huraian tentang 5 benda ni. Dia kata, dan bermula hak itu umum. Kadang-kadang wajib aini, kadang-kadang kifayah, kadang-kadang sunat. Ni 5 benda tadi. Taklah semua tu sekali pukul borang wajib. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang fardu kifayah. Dia kata. Maka menjawab salam itu fardu ain daripada yang seorang. Ini dia nak urai. Mai satu orang jumpa kita seorang, assalamualaikum, wajib jawab waalaikumsalam. Wajib kalau seorang. Dan fardu kifayah daripada orang ramai yang kena beri salam ke atas mereka itu. Dia ada 10 orang, mai satu orang assalamualaikum, kalau seorang jawab waalaikumsalam, hak 9 lagi tak jawab, tak dosa. Dia kata maka ketika itu jadi fardu kifayah. Dia kata. Dan ziarah orang sakit yang Islam itu wajib sekira-kira tiada dilihat. Dan juga kerana nak memelihara dia. Dia kata ziarah orang sakit ni dia jatuh wajib kalau sekiranya dia ni orang Islam hak sakit ni tak ada siapa pergi tengok dia sakit. Misalnya kata dia ni orang miskin, orang susah, tak ada apa dalam masyarakat, orang tak peduli ke dia, melukut tepi gantang. Bila dia sakit, tak ada siapa pun pergi tengok dia. Dapat tahu kat kita benda ni. Dan kita tahu tak ada siapa pergi tengok dia. Wajib kita kena pergi tengok dia. Pasal apa? Pasal nak memelihara hati dia. Contoh orang sakit, dia lagi sensitif. Lagi mudah kecil hati. Dah tambah kita bila dah tua, sakit, telefon ke anak-anak. Abang kata sakit, seorang pun tak boleh tengok. Rasa pun. Tanya orang tua boleh jawab. Kan? Sakit. Dia tahulah kata dia sakit ni. Sakit sungguh. Bukan kata sakit saja nak merah anak-anak suruh balik. Memang sakit sungguh. Dan dia pun bukan kata start, kata pening kepala sikit, telefon anak suruh balik dah. Sakit sungguh. Memang sakit sungguh. Dia yang menanggung sakit, dia tahu macam mana sakit dia. Sampai satu peringkat dia kata ke isteri dia, telefon kat dia suruh balik masa. Mungkin dia berasa lagu mana ke sakit. Isteri telefon, seorang pun tak balik. Rasa apa mana? Oh, dia kecil hati lah. Tak tahu nak apa. Kecil hati semua. Walaupun kecil hati itu tak terbit di mulut, tapi Allah yang mengetahui kecil hati macam mana. Mulalah duk kenang seorang-seorang ayat mata belenang. Amboi anak-anak dulu hampa demam, aku tak tidur malam jaga hampa. Aku sakit sekali baru. Sakit sungguh ni, penat sampai nak menyawa tak lepas. Seorang pun tak balik. Telefon kau ni, oh ni saya mesyuarat ni. Saya ni kena pergi kursus. Saya ni semua tak balik. Cik hati. Bila dah sampai macam tu, dengar kat kita. Walaupun kita bukan anak dia, bukan adik-beradik dia, kita tahu dah, dengar kat kita. Kata cerita dia ni kecil hati ni, sakit orang tak balik ziarah ni. Wajib kita kena pergi ziarah dia, nak memelihara hati dia. Daripada rosak dia ingat bukan-bukan. Kita pergi tu bagi jadi elok lah.
Dia mungkin akan cerita kat kita, hamba dia kata anak ada 10 orang sampai seorang tak balik. Kita tanggungjawab kita bukan pergi duduk jurut minyak. Kan? Tanggungjawab kita masa tu lah nak memelihara dia. Kata Allah, kata abang ada kira apa yang but. Orang lah sibuk. Lepas balik satu hari lepas balik mungkinlah sehari dua ni lepas tak ada balik. Jadi saya ingat 3-4 hari depan pakat balik Kita kata begitu. Bagi hati dia tu jadi reda sikit. Dalam pada celah tu kita pun carilah kok mana siapa rapat dengan depa ni, minta saya tolong telefon anak-anak dia suruh balik. Abang kata aku suruh balik. Buat cengeng tu sikit. Kan? Begitu. Ataupun kita sendiri telefon pergi kat anak dia seorang cukuplah. Ni aku pergi tengok dah yang ni. Nampak lorat. Jangan sampai balik esok duk teriak di kubur tak mau. Nak baliklah. Anak dia dengar macam orang lain abang. Dia dengar macam tu cancel mesyuarat. Rupanya boleh cancel. Yang kata ada mesyuarat tu rupanya boleh cancel. Balik main. Dia kata dalam keadaan macam tu dia kata wajib dia kata. Dan jika tidak maka disunatkan. Kalau ramai orang pakai duk pergi ziarah dia sampai dia naik lemah pula orang duk main tengok dia. Ada juga ada. Sakit ni sampai lemah ni. Ambil sampai tak boleh rehat, sampai tak boleh tidur, sakit dia ni nak kena rehat. Mai bola kawah tak apa terdik. Tak lagi pegang tangan, tak lagi lagu duk kocak-kocak tangan lagi, lagu duk main minta ampun, minta maaf sebelah yang dia ni mana duk lemah sakit lagi. Kusigong pisat lagi dia sampai peringkat tu tak hatilah. Kan kalau sampai ke telinga kita dia lemah, orang duk main tengok ramai sangat, tak bagi dia rehat. Kan? Ataupun orang duk ramai pergi nampak dia pun sembang berat bila orang main. Lepas orang balik masuk ICU pula sekali lagi. Kalau sampai macam tu pun kita tak sapi dah. Mudarat pada dia. Dia kata dan menurut jenazah ke kubur maka iaitu fardu kifayah. Kena ada orang ikut sampai mayat di kubur, simpan dan selesai dan sebagainya. Dan memperkenankan panggil kenuri kahwin maka iaitu wajib. Orang panggil kenuri kahwin. Ini dalam perbahasan hadis ada panjang lagi lah. Dia kata ada syarat pula. Kalau sekiranya kenuri kahwin itu tidak campur dengan benda-benda maksiat. Dia buat kenuri kahwin panggil dengan razal pati, lepas tu buat dengan bersandin dan sebagainya, apa semua benda-benda yang agama larang ada dalam majlis kenuri dia, ataupun makan minum bercampur haram halal dan sebagainya. Semua benda macam ni menggugurkan wajib hadir kenuri kahwin. Kalau sekiranya dia ni semua elok, buat kenuri elok dan sebagainya, wajib kita hadir kenuri kahwin, dia kata. Dan lain daripadanya sunat juga. Kalau kenuri lain, kenuri doa selamat ke apa ke semua sunat saja. Kenuri kahwin wajib. Dan menjawab bersin dengan kata yarhamukallah maka ia itu sunat juga. Wallahu a'lam. Minta mohon tuan-tuan saya ambil masa panjang sikit benda ni. Lepas ni kita masuk bab ma ja'a fi ta'imi syakir, iaitu hadis yang membicarakan orang yang cukup ada makan minum lagi bersyukur dia kepada Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa tawasaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.